Nabi sebut ada 5 malam yang takkan ditolak doa daripada kita. Lailatul Jum'ati wa awwalu lailatin min Rajaba wa lailatul nisfi min Sya'bana wa lailatul Eidi wa lailatul Nahri. Pertama sekali adalah malam Jumaat, kata Nabi, kemudian malam 1 Rejab, kemudian malam nisfu Sya'ban, dan malam-malam raya, raya puasa dan raya haji. Ini hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalah ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatkan umur kami pada bulan Sya'ban, panjangkanlah umur kami, moga dapat bertemu dengan bulan Ramadan. Yang dihormati para pegawai serta para sukarelawan Masjid Negeri Sultan Ahmad I, seterusnya tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, moga-moga dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pada malam esok, Khamis 17 Mac tahun 2022, kita akan bertemu dengan satu malam yang sangat istimewa. Kenapa istimewa? Ada 2 perkara. Pertama, kerana ianya adalah malam Jumaat, dan yang kedua, dia adalah malam nisfu Sya'ban. Orang Melayu panggil sepuh nisfu Sya'ban. Kalau kita perhatikan, jarang berkumpul serentak malam Jumaat dengan malam nisfu Sya'ban. Ini rare. Maka sudah pastilah ini peluang untuk kita ambil kesempatan sebanyak-banyaknya untuk memperbanyakkan doa kepada Allah. Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Um, dia ada satu kitab Al-Um, dibuat satu kitab Salatul Aidain, kitab tentang semayang raya, muka surat 264. Kata Imam Asy-Syafi'i, wa balaghana annahu kana yuqal, telah sampai kepada aku banyak hadis-hadis yang menyebutkan bahawa inna du'a yustajabu fi 5 layalin, sesungguhnya doa sangat mustajab pada 5 malam. Pertama, fi lailatul jum'ati, pertama malam Jumaat. Yang kedua, wa lailatul adha, malam raya haji. Yang ketiga, wa lailatul fitri, malam raya puasa. Yang keempat, wa awal lailah min Rajab, malam 1 Rejab. Dan yang kelima, wa lailatul nisfi min Sya'bana, dan malam yang kelima adalah malam pertengahan bulan Sya'ban. Apa yang Imam Asy-Syafi'i sebutkan ini sabit dengan satu hadis yang dibawakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Nabi pernah juga menyebut 5 layalin la yuraddu fihinna du'a. Nabi sebut ada 5 malam yang takkan ditolak doa daripada kita. Lailatul Jum'ati wa awwalu lailatin min Rajaba wa lailatul nisfi min Sya'bana wa lailatul Eidi wa lailatul Nahri. Pertama sekali adalah malam Jumaat, kata Nabi, kemudian malam 1 Rejab, kemudian malam nisfu Sya'ban, dan malam-malam raya, raya puasa dan raya haji. Ini hadis riwayat Imam Baihaqi. Maka bagi kita, kalau dipanjangkan umur
Malam esok dapatlah selepas maghrib kita datang ke masjid, laksanakanlah ibadah yang banyak, sebab pergabungan antara malam Jumaat dengan nisfu Sya'ban ini jarang berlaku. Sebenarnya hadirin hadirat sekalian, bukan sekadar nisfu Sya'ban. Nanti kan takut orang kata kita awak malam nisfu Sya'ban je ibadat. Dia sebenarnya seluruh Sya'ban itu keseluruhannya adalah bulan yang hebat. Malam ini juga malam yang hebat, hari esok pun hebat. Jangan hari esok dah datang, hari Jumaat tak datang masjid dah. Tanya apa pun tak datang. Kawan pergi dah malam tadi kan? Sudahlah berapa kali nak pergi. Dah. Seluruh Sya'ban ini adalah bulan yang hebat. Kata Yahya bin Mu'az, hebatnya bulan Sya'ban ini kita boleh tengok daripada perkataan Sya'ban itu sendiri. Shin, Ain, Ba, Alif, Nun. Sya'ban. Shin tu kata Yahya bin Mu'az mewakili kalimat syarafatun wa syafa'atun. Pertama, bulan Sya'ban, bulan yang mulia, penuh dengan kemuliaan, dan bulan ini ada syafaat. Yang kedua, Ain. Ain ini daripada kalimat Al-Izzah, maknanya dia adalah malam kemuliaan, malam yang karamah. Yang ketiga, huruf Ba. Ba ini membentuk perkataan Al-Barru, maknanya kebajikan. Kemudian huruf Alif. Alif daripada perkataan Al-Ulfah, maknanya belas kasihan. Dan yang kelima, huruf Nun. Nun ini maknanya nur, iaitu cahaya. Sebab itulah para salafus salih, mereka bila tiba saja bulan Sya'ban, mereka rasa berbunga-bunga hati. Apa sebab? Kerana tak lama lagi akan masuklah bulan yang paling dirindui, iaitu bulan Ramadan Al-Mubarak. Sya'ban ini dia adalah gerbang Ramadan. Maka menempuh 15 hari bulan Sya'ban bermakna kurang 2 minggu kita menyambut pula tetamu yang paling agung, iaitu bulan Ramadan. Ini yang pertama. Sya'ban juga dia memiliki kemuliaan kata ulama kerana seluruh laporan amalan kita ini diangkat oleh Allah pada bulan ini. Tidak dinyatakan berapa hari bulan. Jadi kalau ada orang kata malam esok nisfu Sya'ban amalan kita diangkat, yang ini tidak ada hujah yang kuat. Sebab Nabi pun sebut umum saja bulan Sya'ban. Dia laporan kita diangkat kepada Allah dalam 3 bentuk. Kalau report ini, kalau company lah, corporate, GLC, dia ada report company punya report. Dia ada laporan dalam bentuk harian, ada laporan dalam bentuk mingguan, dan ada laporan dalam bentuk tahunan. Laporan dalam bentuk harian ni dia panggil daily report ini, ada tiap-tiap hari dihantar laporan oleh malaikat kepada Allah. Masa bila? Kata Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, Nabi pernah bercerita, Inna Allah Azza wa Jalla la yanamu wa la yanbaghi lahu an yanam. Kata Nabi, Allah ni tidak tidur dan Allah tak layak pun tidur. Yakhfidul qista wa yurfa'u ilaihi amalul lail qabla amalin nahar wa amalun nahari qabla amalil laili. Allah yang merendah dan meninggikan timbangan amal, maka amalan kamu itu diangkat kepada Allah sebelum datangnya siang. Mana amalan malam kita malam ini, tuan-tuan datang masjid, iktikaf, semayang maghrib berjemaah, dengar ceramah sementara tunggu isyak, ini semua akan diangkat laporannya pada pagi esok. Dan amalan siang akan diangkat sebelum masuknya malam. Jadi sebelum azan maghrib tadi, segala amalan tuan daripada siang, daripada subuh sampailah lepas asar tadi, diangkat waktu maghrib tadi. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Ini dia panggil laporan harian. Baik itu ulama dia adalah selisih pendapat bila waktu sebenar. Yang masyhurnya adalah subuh dengan asar. Tajma'ul malaikatu laila wan nahar fi salatil fajri wa salatil asri. Nabi sebut sesungguhnya malaikat itu dia ada 2 shift. Satu malaikat siang, satu malaikat waktu malam, waktu subuh dan waktu asar. Jadi kedua-dua malaikat ini, fayas'adu malaikatul lail wa makatha malaikatul nahar.
malaikat shift malam dan malaikat shift siang, dia berkumpul ketika sembahyang subuh dan asar, proses pertukaran shift dia, dan mereka berkumpul ketika itu. Dan bila mereka naik bawa laporan, ketika itu Allah pun bertanya kepada mereka, fayas'aluhum rabbuhum kaifa taraktum ibadi, masa mu naik ke langit tinggalkan hamba-Ku tadi, dia buat apa? Maka fayaqulun atainahum wa hum yusallun, tadi kamilah nampak Muhammad ni tadi dia tengah semayang, iaitu semayang asar dan semayang subuh. Jadi ini hadis daripada Ibnu Khuzaimah. Maka ini juga kata ulama menjadi bukti laporan kita dihantar tiap-tiap hari waktu pagi dan petang. Cuma ada pula sebagian ulama mengatakan pendapat yang kedua, amalan harian kita ini dihantar laporannya waktu tengah hari. Kata Abdullah bin Ibnu As-Sa'ib radhiyallahu anhu, dia kata Nabi SAW sentiasa solat sunat 4 rakaat sebelum zuhur. Beza dengan kita buat qabliyah 2 rakaat, Nabi buat 4. Bayangkanlah, zuhur dan 4 rakaat, sembahyang sunat lagi 4, itu saja dah 8. Nabi sembahyang 4 rakaat. Sampai sahabat bertanya, ya Rasulullah, berapa kuat sangat sembahyang ni, 4 rakaat sunat sebelum zuhur? Nabi jawab, innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama' wa uhibbu an yas'ada li fiha amalun salihun. Kata Nabi, bila ditanya kenapa bila tiba saja tergelincir matahari dia akan sembahyang 4 rakaat sunat, kata Nabi, itulah momen atau ketika di mana pintu-pintu langit sedang terbuka, dan saya nak sangat pada waktu itu amalan saya dinaikkan ketika saya melakukan amal ibadat. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Jadi ini pandangan pertama, kita punya amalan diangkat harian. Yang kedua, ada amalan yang diangkat secara mingguan, ini dipanggil weekly report. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi pernah menyebut, tu'radul a'mal yaumal isnin wal khamis, sesungguhnya amalan itu diangkat kepada Allah dalam seminggu 2 hari, iaitu hari Isnin dengan hari Khamis. Dan saya ingat tuan-tuan pun biasa dengar dalil ini, fayaghfaru liman la yushriku billahi syai'a, dan Allah akan ampunkan dosa kecuali orang-orang yang syirik kepadanya, illa rajulan bainahu wa baina akhi syahnah, dan juga Allah tidak ampunkan kepada orang yang sedang bermusuh dengan saudaranya, yaqulu da'u hadzaini hatta yastaliha, sampailah kedua-duanya itu berbaik semula. Hadis riwayat Abu Daud. Ya, ini dalil amalan kita diangkat secara mingguan. Nah, yang ketiga, barulah amalan kita ini diangkat secara tahunan. Ini bulan ni, bulan Syaban. Sebab itu kalau dalam syarikat korporat annual report mustahak. Dia ada weekly report, kita meeting apa semua, meeting mingguan. Kita ada meeting harian, morning briefing, mesyuarat pagi, kita bincang apa yang kita telah buat semalam, bincang-bincang masalah. Tapi kalau laporan tahunan, ini biasanya BOD, Board of Directors saja, lembaga pengarah saja mesyuarat besar-besar ni. Ketika itu dibentangkan laporan tahunan. Maka bulan Syaban adalah momen di mana laporan tahunan kita dibentangkan. Sehingga Nabi sebut zalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Bulan Syaban ini adalah bulan yang orang selalu terlepas pandang. Rajab orang ingat, Ramadan koh lagi orang ingat, tapi Syaban ni orang tak ingat sebab dia tersepit antara Rajab wa Ramadan, kata Nabi. Mula Rajab, Syaban, Ramadan. Sedangkan kata Nabi, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Sedangkan pada bulan Syaban inilah laporan amalan kita akan diangkat kepada Allah. Dan fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaimun, dan saya sangat suka
kalau ketika laporan amalan saya diangkat pada Allah, saya masa itu sedang berpuasa. Hadis riwayat An-Nasai, Imam Ahmad dan Ibnu Abi Syaibah. Sebab itulah kita kenapa digalakkan berpuasa pada bulan Sya'ban ini. Kita harap pada hari kita puasa itulah amalan kita sedang diangkat oleh Allah. Kalau amalan diangkat ketika sedang berpuasa, apa bagusnya? Ada kesian belas daripada Allah. Kita kalau jumpa orang baru nak marah-marah pada dia ni lembak lah, jalan slow lah, terhegeh-hegeh, tanya ngapa ni lembak sangat? Minta maaf tuan, saya puasa hari ni. Kita jadi belah. Oh puasa. Ataupun kita marah-marah rupanya, tak maaf tuan, saya daripada pagi tak makan apa lagi ni lembek badan saya. Kita dengar orang tak makan, orang puasa, kita daripada marah jadi tidak marah. Maka itulah yang kita harapkan. Bila Allah dapat laporan kita, katalah laporan kita semua markah merah belaka, semayang malas, subuh cerah sangat, asar gelap sangat, semayang Jumaat duduk belakang-belakang tak nak datang awal, itu semua markah tak cantik. Allah nak murka, tapi tengok puasa pula dah, sian pula menengok puasa. Ada kesian itu yang kita nak. Iaitu kalau kita belajar di kolej dulu, dia ada lecturer bagi markah kesian. Dia panggil, dapatlah markah kesian disebabkan kita sedang berpuasa. Itu seni dia, politik dia, nak dapat belas kasihan daripada Allah. Justru itulah sepanjang Sya'ban ini, marilah muslimin muslimat sekalian, 3 perkara kata ulama kita kena buat. Pertama, kena saling memaafkan. Sebab tadi kita dah bacakan hadis, Allah Ta'ala tidak akan ampunkan orang hak kelahi hatta yastaliha, sampai dia berdamai sama dia. Jadi pada orang politik nak kelahi-kelahi, pilih bulan lain, jangan pilih bulan Sya'ban, rugi, pahala rugi begitu saja. Yang kedua, banyakkan ibadat, zikir, taubat, puasa, iktikaf masjid dan macam-macam. Dan yang ketiga, ini kena ambil perhatian. Kata ulama, bulan Sya'ban ini jangan berdengki. Jangan berdengki. Katalah awak patut, ni contoh, jadi besar untuk orang lain, tak jadi besar, marah kita dengki pada dia. Jangan. Hasad, dengki, Sya'ban tak dibenarkan. Innallaha azza wa jalla yatlu'u ala ibadihi fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru lil mustaghfirina wa yarhamul mustarhimina wa yuakhiru ahlal hiqdi kama hum. Nabi sebut malam nisfu Sya'ban Allah akan muncul pada malam itu, dan Allah akan ampunkan pada orang yang minta ampun, Allah akan cinta kepada orang yang minta cinta daripada dia, tetapi wa yuakhiru ahlal hiqdi kama hum, tapi Allah akan tunda kasih sayang dan pengampunan kepada ahlul hiqdi, orang yang hasad dengki. Ni hadis riwayat Imam Baihaqi. Jadi bulan Sya'ban ini kalau dapat, buanglah hasad dengki. Kalau boleh teruslah sampai ke sampai Ramadan, sampai ke Syawal, sampai ke bila-bila. Tapi kalau nak berdengki juga, dululah, relax dulu, sebab kita nak mengejar fadilat nisfu Sya'ban. Balik kepada nisfu Sya'ban, itu saya terangkan umum tentang Sya'ban ni, malam esok ni yang kita nak tempuh nisfu Sya'ban ini. Kelebihan malam nisfu Sya'ban yang ini tak ada orang boleh engkari. Ini kerana terdapat banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan nisfu Sya'ban. Walau bagaimanapun, ada sebahagian besar daripada hadis yang sampai ke dalam WhatsApp group, dalam wall Facebook, di dalam TikTok, dalam Instagram, di dalam ceramah-ceramah tertentu yang kita dengar, tak dapat kita nafikan ada kalanya hadis yang sampai kepada kita tentang nisfu Sya'ban adalah hadis-hadis yang lemah, hadis yang dhaif. Bahkan ada hadis yang sampai kepada peringkat maudhu' ataupun palsu. Disebabkan timbul keadaan ini, maka ada segolongan masyarakat dia memang tak suka kita cerita pasal nisfu Sya'ban ini. Cuma kita nak terangkan, tidak kita nafikan ada hadis-hadis yang lemah menerangkan tentang nisfu Sya'ban. Sebagai contoh, saya kira satu hadis yang ramai orang selalu dengar hadis ini daripada Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah,
satu malam aku tengok Nabi semayang lama, fa atala sujud hatta dhanantu annahu qad qubida. Nabi sujud lama sangat sampai aku duk merasakan dah meninggal agaknya Nabi ni, sujud lama sangat. Falamma ra'aitu dhalika qumtu hatta haraktu ibhamahu fataharrak faraja'a. Sehingga kata Aisyah, aku risau takut dia dah meninggal. Aku pergi pada Nabi, aku pegang jari-jari dia, dan Nabi respon balik, rupanya hidup lagi lah, ingatkan dah meninggal. Kemudian Nabi pun habiskan sembahyang, sehingga kan Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, kenapa tulas sujudika, apa sujud terlampau lama sangat ya Rasulullah? Maka Nabi pun menjawab, atadri ay lailatin hadhihi, kamu tak tahu ke malam ni malam apa? Jawab Aisyah, Allah wa rasuluhu a'lam, Tuhan dan Allah saja yang tahu. Kata Nabi, hadhihi lailatun nisfi min Sya'ban, inilah dia malam nisfu Sya'ban. Ini hadis riwayat Al-Baihaqi. Hadis ini kalau menurut para ulama dalam bidang hadis, dia adalah hadis yang lemah, dan para ulama yang berdisiplin tidak menggunakan hadis ini untuk dijadikan dalil. Dia duduk dalam kategori mursal jaid, hadis yang dhaif kerana terputus sanadnya. Namun begitu, untuk beramal dengan hadis-hadis lemah itu dibenarkan, fadailul a'mal dibenarkan, asalkan yang pertama jangan sampai kita berhujah untuk bercerita tentang bab akidah, jangan. Yang kedua, jangan sampai kita berhujah untuk berbahas tentang hukum halal dan haram, jangan, tak boleh pakai hadis lemah. Yang ketiga, dhaifnya hadis itu jangan sampai tahap dhaif jiddan, dhaif yang terlampau lemah, ataupun perawinya itu masuk kategori kadzab, pendusta yang terkenal. Dan yang keempat, jangan sampai ada hadis sahih lain yang boleh memayungi hadis lemah itu. Dan yang kelima, hadis lemah ini kata ulama hanya boleh digunakan untuk fadailul a'mal, ceritakan tentang amalan yang boleh menjadikan kita semangat nak beramal. Ini juga kita nak nasihatkan kepada setengah golongan. Ada setengah golongan ni pula, bila dia tahu nisfu Sya'ban ni banyak hadis lemah, terus dia cebik bibir, ush, lemah, tak mau pakai hadis lemah. Jangan begitu, jangan keras tak tentu arah. Hadis lemah ni jangan, oh ni hadis lemah Syekh, tolak, jangan begitu. Hadis lemah ini tak boleh ditolak begitu saja. Dia hadis ni ada sahih, hasan, dhaif, maudhu'. Yang paling lah tu hadis maudhu', yang palsu tu kita tak terima. Dhaif ini para ulama mengatakan ikhtalafal ulama fil amal bil hadis dhaif. Ulama berselisih pendapat dalam hal mengamalkan hadis-hadis lemah ini. Allazi alaihi jumhur ulama annahu yustahabbul amal bihi fi fadailil amal. Yang dibolehkan kata ulama diamalkan hadis-hadis yang lemah ini dalam masalah fadailul a'mal, boleh. Saya ambil contoh, katakanlah ada di kalangan tuan-tuan yang garang-garang ini yang tak nak langsung hadis dhaif. Tahukah tuan-tuan yang kita baca doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, itu dhaif. Tapi adakah merosakkan kita kalau kita baca? Tak rosak. Ya Allah, berkatkan umur aku pada bulan Rajab, berkatkan umur aku pada bulan Sya'ban, panjangkan umur aku bertemu dengan bulan Ramadan. Tak ada masalah. Dia lemah, boleh untuk amalan, bukan nak ajak orang kelahi. Ataupun doa yang masyhur tuan-tuan nak makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Hadis lemah. Tapi salahkah kalau dibaca? Tidak salah, sebab amalan, bukan nak ajak orang berdebat. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Ya Allah, kurniakanlah berkat pada rezeki ini, jauhkan aku daripada api neraka. Baca itu jauh lebih baik daripada baca surat khabar, baca mesej ke apa kena makan. Dia baca doa. Sama juga tuan-tuan nak buka, esok ada orang nak puasa, tahniah lah, dia nak buka maghrib, dia baca Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu hadis lemah, hadis dhaif. Tapi adakah menyejahkan puasa tuan-tuan selama ini? Tak.
Dia lemah, tetapi sebab untuk fadailul a'mal tak ada masalah. Maka sama dalam konteks nisfu Sya'ban, lemah tapi untuk beramal. Sebab itu ishtahara anna ahli ilmi yatasamahuna fi iradil ahadis fil fadail. Ulama yang betul-betul ulama, mereka sangat bertolak ansur dalam membawakan hadis-hadis fadailul a'mal. Kira macam, jalanlah Syekh, janji awak buat benda baik, jangan buat benda hak teruk sangat. Dia bertolak ansur. Baik itu kepada anak-anak muda, jangan campakkan asal hadis daif saja, kita campakkan masuk dalam satu tong dengan hadis palsu. Jangan sembrono menolak hadis-hadis daif ataupun hadis-hadis lemah dengan beranggapan, oh ini tak boleh guna ustaz, ini tak boleh jadi dalil. Jangan begitu. Awak nak menjangah, jangan mendabik dada. Orang menyampah, manfaat tak ada. Jangan mendabik dada. Hadis daif sebenarnya masih lagi tergolong dalam kategori hadis, seperti yang dibahagikan oleh Ibn Salah dalam kitabnya Al-Muqaddimah. Sebab itu Imam Ahmad bin Hanbal, dia menggunakan hadis dhaif dalam perkara-perkara yang zanni dan juga dalam perkara-perkara fiqh, zanniyat wal fiqhiyat, masih dia gunakan hadis lemah. Tuan-tuan, daripada 33,000 hadis, berapa hadis dhaif dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal? Daripada 36,000 hadis, berapa hadis dhaif dalam kitab Imam Ibn Abi Shaybah? Sebab itu bagi kita yang tidak berapa masak dalam bidang hadis, jangan berkelahi tentang masalah ini. Datang beramal, insya-Allah ada barakah. Timbul soalan, habis ustaz, nisfu Sya'ban ni tak ada hadis sahih langsung ke? Jawapannya ada. Ada dalil hadis yang sahih yang menjadi naungan untuk kita beramal dan untuk kita nak menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Hadis ini disebutkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir, dan juga Ibn Hibban diriwayatkan daripada Muaz bin Jabal. Hadis ini hadis hasan sahih. Yattali'ullahu ila jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahinin. Nabi cerita, pada malam nisfu Sya'ban Allah akan mendatangi seluruh makhluknya pada malam nisfu Sya'ban, iaitu pada malam esok, dan Allah akan ampunkan seluruh makhluknya kecuali dua golongan. Pertama, limusyrikin, orang hak syirik kepada Allah. Yang kedua, musyahinin, orang yang berkelahi, orang yang tak bercakap dengan saudaranya lebih daripada 3 hari. Hadis ini disebutkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Mu'jamul Kabir, Ibn Hibban riwayatkan daripada Muaz bin Jabal, Imam Ahmad riwayatkan daripada Abdullah bin Umar, Al-Bazzar meriwayatkan daripada Auf bin Malik. Jadi kalau orang tanya ada tak hadis sahih untuk cerita nisfu Sya'ban, jawapannya ada. Maka datanglah malam esok, kita di Masjid Negeri pun akan ada majlis juga. Kita ada sembahyang maghrib, ada bacaan Yasin, kebetulan malam Jumaat. Jadi tuan-tuan semua dijemput datang. Kita beramal ibadah, minta pada Allah, Allah turun 1/3 malam pada orang qiyamul lail. Mintalah apa yang kita nak minta kepada Allah. Bukan selalu dapat nisfu Sya'ban ini ataupun pertengahan Sya'ban ini. Sebab itu kata para ulama, nisfu Sya'ban ini malam yang begitu barakah, sehingga ada yang menggelarkan inilah malam Lailatul Mubarakah, malam keberkatan. Ada yang panggil Lailatul Bara'ah, malam dilepaskan daripada neraka. Malam Lailatul Qismah wa Taqdir, malam pembahagian dan penentuan takdir manusia. Lailatul Takfir, malam mengkifaratkan segala dosa. Lailatul Syafa'ah, malam Allah beri syafaat pada kita. Lailatul Idil Malaikah, malam hari rayanya para malaikat. Lailatul Hayah, malam yang hidup, sebab malam ini tidak dimatikan kerana ramai orang akan beribadah sepanjang malam esok. Dan ada yang sebut nisfu Sya'ban ini Lailatul Ijabah, malam sangat diperkenankan doa kita. Timbul satu persoalan, orang tanya, siapa hak ngajar buat majlis nisfu Sya'ban ini? Kamu tengok dalam hadis tak jumpa pula Nabi buat, tak ada pula Abu Bakar, Umar, Osman, Ali buat.
Siapa dia buat ni ustaz? Mana-mandai sangat masjid negeri nak buat ni semua ni. Ngaji di mana ustaz ni semua ni? Nabi tak buat. Baik. Asal usul peringatan malam nisfu Sya'ban diadakan pertama kali oleh para tabi'in, iaitu generasi selepas sahabat Nabi yang berpusat di Syam. Syam ni Syria, Palestin, Jordan sekarang ini. Kata Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif, wa lailatul nisfi min Sya'ban kana tabi'una min ahli Syami yu'azzimunaha wa yajtahiduna fiha fil ibadati. Malam nisfu Sya'ban, kaum tabi'in daripada penduduk Syam sangat memuliakan malam itu dan bersungguh-sungguh menunaikan ibadah pada malam tersebut. Wa kana Khalid bin Ma'dan wa Luqman bin Amir wa ghairihima min tabi'in Syam yaqumuna fil masjid lailatan nisf. Beberapa orang tabi'in seperti Khalid bin Ma'dan, Luqman bin Amir dan ramai lagi di kalangan tabi'in Syam, mereka akan mendirikan solat di masjid pada malam nisfu Sya'ban. Wa wafaqahumul Imam Ishaq bin Rahawiyah ala zalika wa qala fi qiyamiha fil masajid jama'atan laisa zalika bi bid'atin. Dan perbuatan mereka datang ke masjid itu dipersetujui oleh Al-Imam Ishaq Ibnu Rahawayh, dan Ibnu Rahawayh berkata mengenai sembahyang sunat pada malam nisfu Sya'ban di masjid secara berjemaah, perkara itu tidak termasuk di dalam bid'ah. Jadi antara yang mempeloporinya, nama disebutkan tadi Khalid bin Ma'dan bin Abu Karib Al-Kila'i. Tuan-tuan sekalian, kita kalau dengar nama tabi'in, contohnya nama Khalid bin Ma'dan. Ni siapa Khalid bin Ma'dan? Tuan-tuan, Khalid bin Ma'dan ni bukan ulama biasa-biasa ni. Dia adalah seorang daripada generasi tabi'in di kota Syam, perawi dalam Bukhari dan Muslim. Beliau terkenal sebagai ahli fiqh dan juga hadis, dan para perawi-perawi hadis menilai dia sebagai thiqah, mana hadis yang dia bawa kualiti tinggi. Dan pengakuan ini disebutkan secara langsung oleh Imam An-Nasai sebagaimana dijelaskan dalam kitab Asyar A'lamun Nubala. Khalid bin Ma'dan, dia pernah berguru dengan tidak kurang daripada 70 orang sahabat Nabi. Dia pernah belajar dengan Abu Hurairah, Muaz bin Jabal, ramai lagi. Dan Muaz bin Jabal adalah orang yang paling banyak memberi tunjuk ajar kepada Khalid bin Ma'dan. Dia ulama yang sangat disegani. Bayangkan khalifah zaman itu tak berani pandang muka dia. Dia punya renungan matanya boleh menyebabkan orang gerun. Dia pakai ilmu apa tak tahu. Orang tak berani nengok muka dia. Sehingga kan khalifah ketika itu kalau nak menanya masalah hukum hakam agama, hanya utus surat saja ke dia. Tak berani titah menghadap. Kata Umar bin Ja'sam rahimahullah, tidak ada manusia yang berani bercakap hal dunia dalam majlis Khalid bin Ma'dan. Dia kalau mengajar, anak murid duduk depan, seorang habuk tak berani cerita hal dunia. Cerita hal projek ke, cerita hal saham ke, cerita tak ada. Semua takut dengan dia. Sebab dia ni kalau tak berceramah, dia bertasbih. Tasbih semua. Sehingga kata Ibrahim bin Ja'far al-Ash'ari, dia masa nazak pun masih tasbih lagi. Ini Khalid bin Ma'dan, salah seorang yang sangat memuliakan sampai dia buat majlis nisfu Sya'ban. Begitu juga kata ulama, salah seorang lagi yang begitu suka buat majlis nisfu Sya'ban ni Al-Auza'i. Al-Auza'i ni juga bukan calang-calang ulama. Bak kata Imam Abdul Rahman bin Mahdi rahimahullah, imam dalam bidang hadis ada 4 orang. Dalam bidang hadis ni ada 4. Dia punya champion number 1. Nombor 1 sekali adalah Al-Auza'i. Nombor 2 Imam Malik. Yang ketiga Sufyan Ats-Tsauri. Dan yang keempat Hammad bin Zaid. Al-Auza'i ni salah seorang imam dalam bidang hadis. Begitu kata Sufyan bin Uyainah, Al-Auza'i ni pada zaman dia, dia ulama superstar zaman dia. Dia bintang pada zaman dia. Imam Al-Auza'i ini dia tergolong dalam kelompok tabi'in, dan dia adalah imam kepada imam-imam besar selepas pada dia. Dia tok guru besar Imam Malik bin Anas, Sufyan Ats-Tsauri, Ibnul Mubarak,
Sufyan bin Uyainah dan lain. Ibnu Mubarak tu tok guru Imam Bukhari. Ibnu Mubarak tu anak murid kepada Auza'i, alim besar. Bahkan Imam Al-Auza'i ini adalah salah seorang ulama yang ada mazhab tersendiri. Kita tahu ada Syafi'i, Maliki, Hanbali. Auza'i dia ada mazhab sendiri yang menjadi pegangan para fuqaha, para ulama fiqh di Andalus, Spanyol dan juga di Syam selama 2 abad. Tapi dia punya mazhab itu tidak berkembang sebab anak muridnya tak merata. Macam Imam Syafi'i ini, anak murid dia yang bawa dia punya mazhab sampai ke Nusantara apa semua. Auza'i ini dia tidak bawa. Namun perlu dijelaskan, Nisfu Sya'ban ini dia popular di kalangan ulama Syam dan Basrah sahaja. Tetapi di kalangan ulama Hijaz, iaitu di Mekah dengan di Madinah, dia tak berapa suka Nisfu Sya'ban. Lepas tu kalau tuan-tuan dengar syarahan atau ceramah daripada ustaz yang latar belakang pendidikannya daripada Hijaz, daripada Madinah, Mekah, kurang gemar. Ada gemar, dia kurang menggemari. Dan ini bukan baru, turun-temurun begitu. Macam Atta, Ibnu Abi Mulaikah, Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam, kebanyakannya ulama Madinah dan juga kalangan ulama Malikiyah, dia menganggap benda ni dia tak berapa minat. Dan ada yang mengatakan benda ni bid'ah. Tapi kalau ulama Syam, ulama Basrah, itu mereka memang mengagungkan. Apa yang mustahak muslimin muslimat sekalian, kita tak campurlah perbahasan ini. Yang penting kita tengok benda ini memberi manfaat pada kita. Datang sembahyang hajat, minta pada Allah supaya diberikan kekuatan kebaikan pada kita. Moga-moga doa kita diangkat oleh Allah, diterima dan dimustajabkan pada malam esok. Cuma sekali lagi, jangan hanya ibadat pada malam esok saja. Itu je kita minta. Kita takut malam esok penuh datang, berderu datang sembahyang hajat bagai-bagai. Hari Jumaat tak ada orang dah. Jumaat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa sampai Ramadan tak ada orang. Jangan begitu. Maknanya kita numpu satu malam saja. Kalau boleh jadikan malam esok momen untuk sebagai kickstart kita nak menyambut Ramadan Al-Mubarak. Sebenarnya banyak nak diterangkan, tapi masa kita tak begitu mengizinkan. Sekali lagi, bagi pihak Masjid Negeri, kita mengundang muslimin muslimat, datanglah beramai-ramai pada malam esok ke Masjid Negeri Sultan Ahmad 1 untuk kita sama-sama memuliakan malam Nisfu Sya'ban yang berkebetulan ditakdirkan digabungkan dengan malam Jumaat. Dua-dua malam ni malam yang mustajab berdoa. Saya kira sekadar itu. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga majlis diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatkan umur kami pada bulan Sya'ban, panjangkanlah umur kami dapat bertemu dengan bulan Ramadan. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawil qulubana wa thabit imanana wa ahsin amalana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anil syarri ab'idna waqdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, molekkanlah amalan kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan, kabulkanlah segala doa kami sama ada dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.